Okay, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi ya. Okay, untuk tajuk kita masih lagi bab 4, penentangan terhadap Melayu Union, iaitu penentangan oleh Raja-Raja Melayu. Yang ni kita dah belajar sebelum ni. Okay, yang kita belajar hari ni ialah penentangan oleh orang-orang Melayu terhadap Melayu Union dan juga penentangan oleh bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di tanah Melayu. Okay, kita lihat ya penentangan rakyat terhadap Melayu Union. Okay, ada 6. Okay, pertama ialah bantahan akhbar Melayu, iaitu akhbarnya kena ingat Utusan Melayu, Warta Negara dan Majlis. Ada 3 ya, UM, WN dan M. Itu cara awak nak ingat UM, WN, Majlis. Okay, yang kedua bantahan daripada golongan cendekiawan. Ada 2 tokoh pentadbir Melayu dan tokoh wanita. Okay, ketiga, bantahan Persatuan Melayu. Keempat, bantahan di negeri-negeri Melayu, iaitu bermula di Kelantan, Kedah dan Johor. Kelima, mengadakan Kongres Melayu. Keenam, UMNO telah menganjurkan bantahan secara besaran di negeri-negeri Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Selangor. Okay, kita lihat yang pertama dahulu, bantahan akhbar Melayu. Okay, ni akhbarnya, ingat lagi, UM, Majlis, Warta Negara. Okay, apa yang akhbar ni buat atau tindakan akhbar-akhbar ni? Okay, pertama iaitu menyuarakan bantahan dengan keras terhadap Melayu Union. Maknanya akhbar-akhbar ni dia selalu menyiarkan berita berkenaan Melayu Union, mengecam dan mengutuk Melayu Union kerana merugikan orang Melayu. Ketiga, menyeru orang Melayu mengadakan perhimpunan besaran untuk menolak Melayu Union. Keempat, sentiasa melaporkan perkembangan berita penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union. Jadi akhbar-akhbar ni memain peranan penting dengan menyiarkan maklumat terkini. Okay, ini apa yang dibuat oleh akhbar-akhbar ni setiap satu. Okay, Majlis tempatnya di Kuala Lumpur. Akhbar yang paling awal menentang Melayu Union, menyuruh orang Melayu supaya bersatu. Okay, manakala Utusan Melayu di Singapura menyeru Raja-Raja Melayu memikirkan kesannya sekiranya tidak menolak Melayu Union. Okay, bawah ni awak tak nampak Saya ulang balik, menyeru Raja-Raja Melayu memikirkan sekiranya jika Melayu Union tidak ditolak. Okey, dan yang satu lagi ialah Warta Negara, tempatnya di Pulau Pinang. Apa yang Warta Negara tulis kebanyakannya ialah berkenaan menggesa orang Melayu supaya menentang Melayu Union. Okey, jadi 3 akhbar ni Majlis, Utusan Melayu dan Warta Negara. Okey, kedua ialah bantahan golongan cendekiawan. Ada 2 tadi. Okey, pertama ialah golongan pentadbir Melayu. Okey, ini tokoh-tokohnya. Ini ialah pemimpin Melayu yang paling kuat membantah Melayu Union. Okey, antaranya ialah Datuk Jaafar, Datuk Ni Ahmad Kamil, Zabbar, Tengku Muhammad, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Wan Muhammad Yusof, Datuk Hamzah Abdullah dan Datuk Abdul Rahman. Ini ialah pemimpin-pemimpin yang lantang bersuara menentang Melayu Union. Tapi yang paling utama ialah Datuk Jaafar. Okay, selain daripada pentadbir Melayu, terdapat juga ialah tokoh wanita yang menentang Melayu Union. Okay, ini ialah antara nama-namanya Cikgu Zahra, Halimatun, Salihah, Zahra, Datin Putih Maria dan Hasna Ishak. Okay, apa yang mereka ni buat? Antaranya contoh di Batu Pahat, Cikgu Zahra Abdullah, dia merupakan ahli pertubuhan pergerakan Melayu Semenanjung Johor, di mana lihat apa yang dikatakannya dalam pergerakan tersebut, iaitu jika apa sekalipun terjadi, kami kaum wanita akan turut mengembling tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapatkan kembali hak-hak kami. Maknanya penentangan terhadap Melayu Union bukan sahaja oleh orang lelaki tetapi melibatkan orang perempuan. Okey, inilah tokoh-tokoh yang tadilah Okey, seterusnya yang ketiga, bantahan melalui Persatuan-Persatuan Melayu. Okey, ada 5.
Syarikat Bekerjasama Amsaiburi Seberkas, Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor dan Persatuan Melayu Johor. Okey, pertubuhan-pertubuhan Melayu ni ditubuhkan ataupun diaktifkan semula sebagai tindak balas terhadap Melayan Union. Maksud diaktifkan semula, persatuan-persatuan ni sebenarnya ada yang dah ada sebelum kedatangan Jepun. Tapi bila Jepun datang, persatuan-persatuan ni telah dimansuhkan. Jepun tak benarkan. Jadi bila Jepun keluar, British kembali dan memperkenalkan Melayan Union. Jadi persatuan ni diaktifkan semula. Okay, apa kejayaan persatuan ni? Pertubuhan ini berjaya menghimpunkan orang Melayu dari seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat untuk membantah Melayan Union. Maknanya, persatuan ni berjaya menggabungkan orang Melayu sama ada orang kaya, rakyat biasa, pembesar, raja, semuanya terlibat dalam membantah Melayan Union. Berjaya menghimpunkan orang Melayu. Okey, yang kedua, perhimpunan ini juga menganjurkan rapat umum bagi membantah tindakan McMichael dalam usaha mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu dan bantahan terhadap gagasan Melayan Union. Rapat umum ni macam demonstrasi damai lah. Dia bukanlah mengangkat senjata, tak ada. Rapat umum ni macam demonstrasi berarak beramai-ramai. Jadi ada dua, menghimpunkan orang Melayu, membuat bantahan, dan yang kedua menganjurkan rapat umum. Jadi itu ialah kejayaan Persatuan Melayu. Okey, keempat, persatuan-persatuan tadi telah berjaya mengadakan bantahan di negeri-negeri Melayu. Okey, kita ambil 3 negeri dahulu. Okey, pertama ialah di negeri Kelantan pada 15 Disember 1946. Iaitu seramai 10,000 orang berhimpun di Kota Baru semasa Sir Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Sultan. Jadi rakyat ni dia dah tahu melalui surat khabar dan juga peranan Dato' Onn Jaafar. Okey, seterusnya kita lihat daripada Kelantan pergi ke Kedah. Ribuan orang Melayu Kedah telah berarak di Alustar menentang Melayan Union. Yang ni berkenaan kandungan kertas putih Melayan Union yang menganggap telah mencabul, bukan menganggap, dianggap mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Jadi dikritik berkenaan Melayan Union tu yang mencabuli hak orang Melayu. Okey, yang ketiga di Johor pada bulan Januari 1946, Lembaga Kesatuan Melayu Johor telah melancarkan gerakan menentang Melayan Union. Okey, pada 10 Februari 1946, Pergerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah pimpinan Dato' Onn Jaafar berhimpun dan menentang Melayan Union. Dikatakan seramai 20,000 orang Melayu berhimpun di Bandar Batu Pahat. Dan Dato' Onn Jaafar telah berucap dalam perhimpunan tersebut yang menggesa orang Melayu supaya bangkit menentang Melayan Union. Jadi ini ialah yang keempat, bantahan di negeri-negeri Melayu melibatkan 3 negeri, Kedah, Kelantan dan Johor. Okey, inilah awak lihat macam mana orang Melayu berhimpun. Okey, seterusnya mengadakan Kongres Melayu. Okey, mengadakan Kongres Melayu ni ada 2. Kongres Melayu 1 iaitu mengadakan kongres ni macam perhimpunan lah, macam bermesyuarat. Kongres Melayu diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Berlangsung dari 1 hingga 4 Mac 1946. Dan dalam kongres ni sebanyak 41 buah pertubuhan Melayu telah menghantar wakil untuk menghadiri kongres ni. Dan dia mewakili pelbagai lapisan masyarakat. Antaranya tokoh politik, sosial, perniagaan dan ekonomi. Kongres ini akhirnya bersetuju menubuhkan United Malays National Organisation ataupun UMNO untuk menentang Melayan
Union. Jadi Kongres Melayu 1 apa hasilnya, iaitu UMNO ditubuhkan. Dan kenapa UMNO ditubuhkan? Iaitu untuk menentang Melayan Union. Okey, kita lihat pula Kongres Melayu kedua. Lahirnya Melayan Union dianggap sebagai kematian oleh orang Melayu sebab peristiwa ini dianggap sebagai meruntun hati ribuan orang Melayu yang berhimpun memakai lilitan kain putih di sungkuk sebagai tanda berkabung. Okey, keenam, UMNO tadi menganjurkan bantahan secara besaran, tunjuk perasaan menentang Melayan Union, dan diadakan semasa 2 orang ahli Parlimen British membuat tinjauan berkaitan dengan penentangan orang Melayu terhadap Melayan Union, iaitu 2 orang pegawainya ni lah, L.D. Gammons dan David Rhys-Williams. Jadi UMNO telah menganjurkan tunjuk perasaan besar-besaran menentang Melayan Union, dan 2 orang pegawai British ni dia memang membuat tinjauan. Dia melihat sendiri macam mana perpaduan kuat di kalangan orang Melayu untuk menentang Melayan Union. Okey, dan UMNO akhirnya menganjurkan bantahan secara besaran. Okey, bermula dari Kedah, Ipoh, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Kelang. Jadi boleh dikatakan seluruh tanah Melayu menentang Melayan Union. Untuk yang ni awak boleh lihat buku teks awak 100.06. Sebab bahagian bawah ni tak terekod pula, awak boleh lihat bahagian bawah ni. Ni tengok bahagian dekat buku teks awak. Jadi UMNO yang telah mengadakan atau menggesa penduduk di tanah Melayu supaya mengadakan bantahan, mengadakan rapat umum, boleh dikatakan di seluruh tanah Melayu. Akhirnya 2 orang pegawai British tadi, iaitu Gammon dan Rhys-Williams, dia pun membuat laporan kepada pejabat tanah jajahan bahawa apa yang didapati bahawa sultan-sultan di tanah Melayu menandatangani perjanjian Melayan Union sebab mereka tidak menyedari akibat daripada perjanjian tersebut. Jadi pegawai British tadi akhirnya menyokong sepenuhnya cadangan Raja-Raja Melayu terhadap penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi dengan ini bermakna Melayan Union akan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi membuktikan bahawa bantahan penduduk tempatan telah berjaya membuka mata British terhadap keburukan Melayan Union, dan British bersedia menggantikan Melayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi semangat penyatuan, semangat juang di kalangan orang Melayu yang menunjukkan kehebatan perpaduan mereka akhirnya berjaya mempertahankan maruah bangsa negara, dan akhirnya British bersetuju membatalkan Melayan Union. Okey, inilah pegawai-pegawai British. Tambahan satu lagi isi, penentangan oleh pegawai British, bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di tanah Melayu. Okey, ingat 3, tak payah semua. Contoh Frank Swettenham. Yang mana-mana saja yang mudah untuk awak ingat. Contoh George Maxwell ke. Kalau boleh ingat Cecil Clementi Smith ni pun tak ada masalah. Mana-mana saja. 3 cukup. Jadi mereka ni pernah berkhidmat di tanah Melayu dan mereka membantah Melayan Union. Jadi kesimpulannya, orang Melayu, Raja-Raja Melayu, pembesar Melayu berjaya membatalkan Melayan Union. Kesungguhan perpaduan di kalangan orang Melayu membantah Melayan Union akhirnya membuahkan hasil, apabila British bersetuju menggantikan Melayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi tajuk kita dah habis. Okey, inilah latihan untuk awak. Okey, yang ni tulis saja dalam buku latihan awak. Dah siap habis masa nanti awak ambil gambar, WhatsApp pada cikgu dalam grup masing-masing. Okey, pertama nyatakan cara rakyat menentang. Okey, nama akhbar, siapa tokoh cendekiawan, siapa tokoh wanita, dan namakan persatuan yang menentang Melayan Union. Okey, jadi saya harap awak boleh buat latihan ni untuk kelas kita hari ni. Okey, terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi.